غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال واعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال واعلم أن ذكر منسوب الولاية أي مرسوم من الله تعالى للعبد كمراسيم ملوك الدنيا بالوظائف. ولله المثل الأعلى. فمن وفق لدوام ذكر الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد فقد أعطي المرسوم بأنه ولي الله تعالى. ومن سلب ذلك فقد عزل عن الولاية. فافهم واعلم ketahui olehmu anna dzikra bahwasanya zikir itu mansubul wilayah ialah dinasabkan kewalian. Zikir ialah zikir itu ialah yang dinasabkan kewalian. Ay marsumun minallahi ta'ala, iaitu diletakkan pangkat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lil abdi, bagi seorang hamba. Kama rasimi mulukid dunia, seperti pangkat-pangkat raja di dunia. Bil wazaifi, dengan tugasan-tugasan. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada perumpamaan yang paling tinggi. Qala wa'lam, ketahui olehmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anna dzikra mansubul wilayah, bahwasanya zikir itu dinasabkan kewalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepadanya berzikir dan dapat mengekalkan zikrullah,
maka orang tersebut dinisbahkan dia kepada wali. Wali maknanya orang yang diberi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wali ialah pangkat seseorang di sisi Tuhan. Jadi setiap wali-wali ini mereka bertugas. Tugasan-tugasan mereka pelbagai. Ada yang kerja mereka berzikir. Seperti mana malaikat-malaikat di langit bertasbih, maka di dunia ni pun ada orang yang bertasbih, orang berzikir, supaya nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut di langit dan di bumi. Dari manusia-manusia, insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebut nama Allah ialah mereka yang seperti malaikat di langit. Selagi mana ada orang berzikir, selama itulah dunia ini terpelihara. Tempat-tempat yang diangkatkan zikrullah, maka tempat itu sebenarnya di dalam bahaya. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Contoh, orang yang duduk di air terjun. Kebanyakan orang yang duduk air terjun ni semua galik lah, lupa. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala tempat itu dilupakan, tempat itu dia lupakan orang tentang dia, terhadap dia, maka bala pun datang. Tapi kalau di tempat macam yang terjun tu lah, masalah senang Muhammad. Sebagai contoh, nak tidur malam, ada satu homestay contoh. Mereka ni nak tidur malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada amalan-amalan yang dia buat secara istiqamah. Nak tidur dia baca apa, sagi bangkit tidur dia baca apa, sagi mereka ambil Quran pun mereka baca. Kalau ada wali di tempat tu, kalaupun Allah nak turun bala, halin semua kena, di situ tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang dikatakan wali kalau ada, tempat kita selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wali-wali ni seumpama paku. Wali-wali ni dia paku alam. Selagi mana ada mereka bersangkut hati dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat itu selamat, insya-Allah. Tapi jaga-jaga bila mana mereka keluar dari tempat tu. Bila mereka keluar, tempat kita terdedah pada bahaya. Itulah yang dikatakan tugas mereka itu ialah untuk mengamankan dunia. Tugas mereka ialah untuk menahan dari turunnya bala dan sebagainya. Qala wa'lam, ketahui olehmu anna dzikra mansubul wilayah. Siapa yang berzikrullah dinasabkan dia kewalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tugas-tugas tertentu bagi para aulia. Contoh, tempat ni kalau nak selamat, dia kena Allah Subhanahu wa taala disebut di tempat tersebut 10,000. Tempat tu 20,000. Tempat tu 500,000. Maka lebih daripada orang-orang awam yang berzikir, maka tugas itu dipertanggungjawabkan kepada mereka. Maka sebab itu kita kena berterima kasih pada orang-orang yang memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid ialah orang yang berzikrullah.
Jadi himpun tengoklah, subhanallah, subhanallah 33 kali di situ. Di surau 33 kali. Jadi campak-campak semua tu. Jadi untuk menahan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah jasa orang-orang masjid dan surau. Lepas tu di antara hadis yang Ustaz pernah jumpa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara sebab balak tidak turun ialah dengan sebab orang-orang yang disebutkan umarul masajid wa ma'murkan masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka lebih daripada itu, maka tugasan itu diletakkan pada para awliya. Demikian juga selawat. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyelamatkan sesebuah tempat, zikir kena banyak ni, selawat kena banyak ni. Maka orang-orang yang berselawat itu ialah orang yang menyelamatkan manusia daripada kemurkaan Tuhan, daripada turunnya balak dan sebagainya. Sebagaimana Allah disebut, selama itulah selamat manusia daripada kemurkaan dia. Itu masa saya ziarah Tuan Guru Haji Omar Zudi. Ini di antara guru-guru yang masyhur, yang besar di Kedah dulu. Ayah saya anak murid dia. Ayah saya ni setiap dia teringat kau guru dia akan pergi. Teringat kau guru dia mesti pergi lah. Dan dia mesti kata, nak pergi Tok Guru. Nak pergi ayah? Jom. Jadi adik-adik kecil lagi, saya yang besar sikit, saya lah yang dia bawa pergi ziarah Tok Guru. Hari itu Tok Guru accident. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak parah lah, tak teruk. Dia pun pergi ziarah. Ketika tu kita budak, dengarlah ayah sembang dengan Tok Guru dia. Kata ayah saya, ada Sayyidina Muhammad, Tok Guru tu, kita kalau kita ingat kat Tuhan tak berlaku, Tok Guru tu. Dia kata betul, waktu tu lupa. Tu kata Tok Guru. Saya ingat lagi, waktu tu lupa. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun kena jaga. Tuhan jangan lupa. Contoh, macam mana kita nak buat bagi kita tu termasuk orang berzikrullah? Mengekalkan wudu. Mengekalkan wudu. Maksudnya, masalah Sayyidina Muhammad, kita naik kereta kita ada wudu, kita naik motor kita ada wudu, kita naik bas kita ada wudu. Bila mana kita naik bas, naik kereta, naik motor kita ada wudu, berarti kita telah mempersiapkan security untuk diri kita, keselamatan daripada balak. Sekalipun kita tak berzikrullah, tapi kita mengekalkan diri dalam wudu, kita seumpama orang yang sentiasa berzikrullah. Maka sebab itu kata ulama, kalau kamu tidak berwudu, kalau menimpa kamu apa-apa musibah, fala talumanna illa nafsak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu kamu jangan mencela, melainkan celalah diri kamu sendiri. Subhanallah, macam pernah berlaku satu masa jemaah tabligh keluar di India. Waktu jemaah tabligh keluar di India tu, ketika tu musim banjir dan banjir besar melanda India. Ada satu orang karkun dia cerita, Salah Sayyidina Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Dia cerita, waktu lepas dalam masjid tu, banjir besar pun main. Cepat ayat kalau dah naik. Jadi mereka ni keluar berdakwah. Keluar berdakwah ialah keluar untuk mengajak orang kepada agama, ajak orang kepada Islam, ajak orang kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mereka duduk dalam masjid tu, tiba-tiba ayat naik. Karamah yang Allah bagi kepada ahli dakwah dan duka, orang yang mengajak orang kepada zikrullah, kepada ingat pada Tuhan. Ayat tu tak masuk masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat tak masuk masjid. Ayat ni dia macam kaca keliling masjid, tak masuk.
Jadi tu Allah nak tunjuk betapa kebesarannya itu melalui kepada orang-orang yang ingat pada dia. Ada berlaku tsunami dulu waktu tsunami di Aceh tu. Tsunami juga berlaku di belah kota Kuala Muda. Tsunami berlaku di Aceh pukul 8 pagi. Tapi bila mana berlaku di Malaysia ni tengah hari. Pergerakan tu masuk tengah hari. Jadi ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa ni nak keluar masjid. Yang Zuhur. Tiba-tiba ayak masuk. Bila ayak masuk, Rasulullah Sayyidina Muhammad, ayak tu kuat lah. Habis tiang-tiang masjid terbalik. Kubur-kubur berselera. Ayak masuk dalam masjid ni, dia masuk macam dia jurus ya. So, sikit ya. Pasal apa? Sebab orang baru rumah Allah Subhanahu Wa Taala, orang baru keluar daripada sembahyang, orang baru keluar daripada ingat pada Tuhan. Selagi mana kita ingat pada Tuhan, selamat insya-Allah. Lepas tu kalau main musibah-musibah, esok cari masjid. Keluar pada rumah cari masjid. Jangan duduk dalam rumah, cari masjid. Kecuali kalau rumah kita itu rumah yang kita makmurkan dengan zikrullah, kita rasa selamat, insya-Allah selamat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang munafik, dia tak boleh masuk masjid, dia cari tempat tinggi. Kalau orang Islam nak cari masjid. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tak Islam sungguh, tak beriman sungguh, dia tak cari masjid. Dia nak cari lain pada masjid juga. Macam tu masa esok bila mana berlaku gempa bumi di Makkah dan juga Madinah, orang munafik akan keluar meninggalkan Madinah. Sekarang Madinah ni selamat ni. Tapi lepas keluar daripada masjid, keluar pada Madinah, nak cari tempat lain. Yang kekal dalam Madinah ialah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Qala wa'lam anna dhikra mansubul wilayati ay marsumu minallahi ta'ala lil 'abdi kama rasimi muluki dunya bil wadhaifi. Seperti mana raja-raja dunia melantik tugas-tugasan tertentu kepada orang-orang yang dilantik. Ada jadi menteri, ada jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menteri bahagian tu, menteri bahagian ni, ada panglima dan sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah Sayyidina Muhammad melantik para awliya-Nya dengan tugasan-tugasan tertentu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu kelebihan, tu yang dikatakan ciri-ciri kewalian ialah orang yang tidak lupa Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun kadang-kadang budak ya, tapi kadang-kadang budak tu dia panggil, tapi budak pun budak, tapi dia Allah telah letakkan pangkat. Contoh di Mesir dulu ada satu budak, contohnya dalam umur 10 tahun, dia sudah menghafal, dia dalam umur 6 ke 7 dia sudah menghafal Quran. Dia hafal Quran bukan cara ada guru, dia lekat Quran tu hambuh dalam hati dia. Jadi ketika tu ulama-ulama Azhar turun. Ulama-ulama Azhar ni Rasulullah Sayyidina Muhammad lepas turun untuk tasahih bacaan budak ni. Bacaannya betul, tajwidnya kena, makhrajnya kena. Jadi dia panggil lah budak ni wali saghir. Budak ni wali, dia budak wali, dia wali yang kecil, budak kecil. Jadi walaupun dia ni Rasulullah Sayyidina Muhammad wali kecil, tapi ada peranan. Peranan dia seperti mana yang kita sebut tadi, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi tak lama lepas tu meninggal. Jadi begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita jumpa budak tapi bertokoh macam orang tua-tua Rasulullah Sayyidina Muhammad. Jadi kita tak tahu. Contoh,
Ada masa-masa saya tengok saya pergi rumah seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata anak dia ni waktu kecil lagi, kira tak rasa-rasanya tak, masih belum belajar Quran lagi. Tapi malam kematian abang ke adik dia baca inna a'tana al-kautsar bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh baca, tapi pelik cara baca budak-budak lah. Inna a'tana al-kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan muak dia rakam. Allahumma salli ala sayyidina. Saya pun tengok video tu, budak boleh baca inna a'tana al-kautsar. Tapi hari ini masalah Sayyidina Muhammad, hari ini budak tu macam budak biasa. Waktu dia budak dia wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kalau keluarga dia pandai bentuk dia, cantik ya. Tapi oleh kerana keluarga dia pun tak faham nak didik macam mana, akhirnya biang, akhirnya jadi biasa balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kelebihan zikrullah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi seseorang tu berpangkat, Allah bagi dia berzikir. Di sana ada wali zikir, ada wali selawat, sallallahu Sayyidina Muhammad, dan semua itu ada tugasan-tugasan yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Doakan insya-Allah semua pelajar-pelajar kita semua dapat rahmat dan berkat, dijauhkan daripada mudarat, dijadikan kita sebaik-baik hamba dia, dijauhkan daripada kemurkaannya, dekatkan kita semua dengan keridhaannya di dunia dan juga keridhaannya di akhirat. Amin. Allah mudahkan urusan kita di dunia, Allah mudahkan urusan kita di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam.